Tak, penjaga komen dekat dekat YouTube tolong standby jika ada persoalan. Okay, you standby YouTube. Kita chat. Peram-peram pisang masak layu. Orang zaman sekarang jagalah tingkah laku. Peram-peram pisang masak layu. Orang zaman sekarang jagalah tingkah laku. Peram-peram pisang masak atas melebar. Orang zaman sekarang hatinya keras. Terbang tebu kuala sawa. Hujan manis. Okay, 1 minute to go. Sirih rampai pinang berseri. Sentak balok ai tangan kiri. Sentak balok ai tangan kiri. Tebang tebu kuala sawa. MC ready, pengarah ready, KJK ready, Cikgu Jamil ready. Burunglah kenek-kenek tinggal di pohon jati. Pesanlah datuk nenek, alah bangunlah pagi-pagi. Burunglah kenek-kenek tinggal di atas pagar. Pesanlah datuk nenek, alah rajinlah belajar. Geleng-geleng sapi berbulu di telinga. Atur tapak kaki berdiri lama-lama. Geleng-geleng sapi berbulu merah. Atur tapak kaki cepat-cepat melangkah. Burunglah kenek-kenek terbang tinggi di awan. Pesanlah datuk nenek, pandai-pandailah cari kawan. Burunglah kenek-kenek tinggal di atas bumbung. Bos, testing suara dulu bos. Dah. Hujan suara. Dah. Macam bunyi bergema dah. Bergema. Minta yang ada dalam tu tolong mutekan dia punya suara. All device. Kecuali MC.
Kecuali. Dah minum dah. Full screen. Okey, cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3 clear ke? Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Siapa ni? Okey, nanti gua nak cakap baru. Okay, ready? Housekeeping 9.10 malam. Housekeeping 9.10 malam. Sound clear dekat YouTube. Okay, on. Okay, cubaan suara. Cubaan suara 1 2 3. Admin dalam GN tolong pantau siapa yang dia punya sound mic dia tak off. Cubaan suara 1 2 3. 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 Sound check please. Respon. Cubaan suara 1 2 3. Okey, cubaan suara 1 2 3. Tak kasut okey. Cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. YouTube okey? Okey dah. Okey. Tak sebenarnya okey dah. Cubaan suara 1 2 3. Macam ni. Dah okey dah. YouTube okay. On. Clear. Suara MC good. Okay, thank you. Alright. Thank you technical. Okay, lagi 3 minit. 9.10 housekeeping.
Baru 28 orang. Yang di YouTube berapa dah? Tes cobaan suara 1, 2, 3. 56. Tak dengar suara ya? Tak ada suara? Dengar? Talimat Lawin. Tes cobaan. Boleh? Malam bonjol nanti. Sebab tak ada apa nak dengar kan. Bos tak bayar. Okey, taklimat housekeeping ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin sekalian, majlis akan dimulakan sebentar lagi. Sukacita sekiranya para hadirin dapat mengemukakan soalan di ruangan chat dan mohon kerjasama tuan-puan di dalam Google Meet untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke taklimat persediaan pembukaan Kolej Vokasional Tengku Ampuan Afzam Bentung. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, majlis akan bermula sebentar lagi. Majlis memohon kerjasama para hadirin untuk bersedia sementara menunggu majlis bermula. Sekian terdahulu diucapkan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan majlis ini nanti. Balik. Apa khabar Datuk Wahab? Ya. Dengar tak ni? Ada dengar? Dengar, clear. Alhamdulillah. Sihat ke? Semuanya sihat? Answer Datuk. Sihat. Wah, time ni memang time action lah. Nanti dah tidur tak action lah. Alhamdulillah ya, ada majlis macam ni.
Pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Seludang mayang di lurut sidara, pohon kelapa di tepi muara. Hadirmu Tuan disambut mesra, ku mohon izin mulakan bicara. Yang berbahagia Datuk Abdul Wahab Kasmuri yang di-Pertua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru College Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentong. Yang berusaha Tuan T.S. Mat Ali bin Ismail, Pengarah College Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentong. Yang dihormati Tuan T.S. Rizwan bin Tasiman, Ketua Jaminan Kualiti Merangkap Pemangku Timbalan Pengarah Akademik. Yang dihormati Encik Jamil bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Barisan Kepimpinan G11, Pensyarah dan anggota kaki tangan pelaksana, Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, College Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentong, para ibu bapa hebat yang disayangi, anak-anak pelajar yang dikasihi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bunga Tanjung di tengah pekan, tiupan bayu mencelah suria. Kalimah nan agung saya mulakan, salam sejahtera menambah ceria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah terus dipanjatkan setulus hati, seikhlas nurani, semurni jiwa, dimunajatkan rasa syukur ke hadrat ilahi, Allah yang maha agung dan maha tinggi, maha pengatur dan maha perencana ke atas segala ciptaannya di langit dan di bumi. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kebesaran dan ketulusan rahmat yang dilimpahkan, demi kekuatan azam dan iltizam yang dikurniakan, berserta izin dan inayahnya jua, lantas dihimpun dan dipertemukan kita semua bagi menjayakan kemurnian agenda taklimat persediaan pembukaan College Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentong. Angkat tangan separuh bahu, kata mulia disusun jua, kepada Allah memohon restu agar majlis dilimpah kurnia. Hadirin hadirat yang dimuliakan, bagi memberkati acara pada malam ini, majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan anak anda Muhammad Dani bin Muhammad Izwandi, Diploma Teknologi Elektronik, untuk tampil memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu jua kami segera segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita pada malam ini dipelihara, dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan rahmat dan inayahnya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas pimpinan doa sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan dengan segala hormatnya Yang Berusaha Tuan T.S. Mat Ali bin Ismail, Pengarah Kolej Vocasional Tengku Ampun Afzan Bentong bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih saudari pengerusi majlis Puan Suria, yang saya hormati Datuk Abdul Wahab Kasmuri yang di-Pertua Majlis Pemufakatan Kolej Kevita, yang saya hormati T.S. Razwan Tasiman yang menjalankan tugas TPA selaku KJK, yang dihormati Cik Jamil Muhammad Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, ahli-ahli majlis, jawatan kuasa Majlis Pemufakatan Kolej, ketua-ketua jabatan, pensyarah-pensyarah, Majlis Perwakilan Pelajar, ibu bapa serta anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam satu lagi program bagi menghadapi sesi pembukaan kolej yang akan berlaku pada 4 Oktober nanti. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh YB-MK Menteri Kanan Pendidikan bahawa kolej dan institusi pendidikan akan dibuka pada 3 dan 4 Oktober nanti. Jadi kita Kolej Vocasional Tengku Ampun Afzan akan terlibat sama. Jadi melancarkan proses pembukaan kolej ini dan juga bagi menjelaskan lagi kepada semua ibu bapa berkenaan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KPM, maka malam ini kita mengambil inisiatif untuk menjelaskan, untuk menerangkan kepada pelajar dan juga ibu bapa berkenaan dengan SOP pembukaan semula kolej. So apa yang saya persembahkan nanti adalah selari dengan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. So garis panduan ini adalah disediakan oleh pihak KPM. Jadi kita kita telah diberi penataran sebelum kita pihak kolej membentangkan kepada ibu bapa. Okey. So objektif garis panduan ini adalah untuk memastikan pengurusan sekolah dan asrama akan berlaku dengan lebih teratur dan lancar. Keselamatan dan kesihatan murid, guru, warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah dan di kolej dan juga di asrama. Dan yang paling penting, proses pembelajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Maknanya ibu bapa yang berada di rumah tidak perlu bimbang. Ya. Selama sebulan untuk anak-anak yang batch pertama, kumpulan pertama ni, bagi sesi penggiliran yang akan diperjelaskan nanti, insyaAllah akan berlaku dengan selamat. Okay. So ini peranan dan tanggungjawab kita lah pihak pentadbir kolej, dan kita ambil langkah-langkah dan sekarang bermula daripada minggu lepas lagi kita telah kerahkan para pensyarah
petugas-petugas untuk memastikan keselamatan anak-anak pelajar bila sesi pembukaan kolej nanti. Okey. Ini peranan dan tanggungjawab para pensyarah. Saya tidak akan penjelaskan satu persatu. Dan yang paling penting yang ini ialah peranan dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga kena pastikan bahawa anak-anak jagaan dalam keadaan sihat, menjaga diri, tidak menunjukkan gejala awal sebelum hadir ke sekolah. So pada 3 hari bulan nanti apabila tuan-tuan dan puan-puan atau anak-anak pelajar make sure dalam keadaan sihat baru datang. Jangan terlalu eager nak datang ke sekolah, sembunyikan status kesihatan. Kalau rasa tak sihat, jangan hadir. Okey? Tidak perlu hadir. Kalau rasa tak sihat, kalau rasa anda bergejala, jangan hadir. Okey? Seterusnya, peranan ibu bapa dan penjaga juga membantu anak-anak penjagaan belajar mengikut kemampuan ibu bapa dan penjaga dan juga memberi motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Okey. Ini slide seperti mana yang telah dipaparkan semasa penataran pembukaan kolej vocational fasa 2, 3 dan 4 Negeri Pahang, insya-Allah fasa 3. So pada 3 hari bulan nanti pelajar akan hadir. Pelajar yang hadir ialah pelajar diploma semester 1 dan diploma semester 3. Okey, yang sesi bersemuka hadir di asrama pada 3, melapor diri pada 3 Oktober dan sesi pembelajaran pada 4 Oktober. Sukacita dimaklumkan bahawa semua pelajar wajib masuk asrama. Saya ulang balik, semua pelajar diwajibkan masuk asrama. Okey, dan untuk 3 dan 4 3 lapor diri asrama, 4 sesi pembelajaran yang untuk sesi pertama ini, kumpulan pertama ini saya tegaskan sekali lagi hanya pelajar DVM semester 1 dan DVM semester 3. Manakala SVM semester 1, SVM semester 3 PDPR. Okey. Okey, seterusnya untuk kumpulan kedua yang hadir tanpa penggiliran maksudnya bersemuka pada 28 Oktober lapor diri asrama, 29 sesi pembelajaran ialah SVM semester 3 sahaja. SVM semester 3 sahaja, manakala DVM semester 1, DVM semester 3 dan SVM semester 1 PDPR. Manakala untuk kumpulan ketiga hadir tanpa penggiliran bersemuka 18 November lapor diri di asrama, 19 November akan bermula sesi pembelajaran secara bersemuka hanya untuk pelajar SVM semester 1 sahaja. SVM semester 1 sahaja, manakala DVM semester 1, DVM semester 3, SVM semester 3 PDPR sehingga 11 Disember. Sehingga 11 Disember. Okey. Jelas semua sesi bersemuka pelajar-pelajar, kumpulan pelajar yang terlibat wajib berada di asrama. Wajib berada di asrama. Maksudnya untuk kumpulan 1 DVM semester 1, DVM semester 3 pada 3 Oktober akan lapor diri di asrama. Untuk kumpulan 2, 28 Oktober hanya pelajar SVM semester 3 sahaja yang bersemuka, maka 28 Oktober pelajar SVM semester 3 akan melapor diri masuk asrama. Semua pelajar, tiada pengecualian. Okey. Lepas ni akan diperjelaskan lagi. Manakala untuk kumpulan 3 bersemuka hanya SVM semester 1 yang akan melapor diri
di asrama pada 18 November. 18 November, maka yang lain semua PDPR. So, ini adalah takwim. Takwim ni saya sekali lalu nanti Cikgu TS Razwan Tasiman akan detailkan lagi. Tarikh mula, tarikh akhir untuk kumpulan 1, sesi pembelajaran 4 bulan 10 hingga 29 bulan 10. Bersemuka selama 4 minggu, maka 4 minggulah pelajar DVM semester 1 dan DVM semester 3 berada di asrama. Selama sebulan duduk di asrama. Manakala SBN 3 dan SBN 1 masih PDPR. Bermula 31 hari bulan 10, lapor diri di asrama, 1 hari bulan 11 hingga 19 hari bulan 11, pelajar DVM PDPR, pelajar SBN semester 3 bersemuka, pelajar SBN semester 1 PDPR. Untuk kumpulan ketiga, 22 hari bulan 11 sehingga 11 hari bulan 12, DVM PDPR, SBN semester 3 PDPR, akhir sekali semester 1 bersemuka selama 3 minggu. Selepas itu, bermula 12 hingga 31/12, semua pelajar cuti semester. Okey? Semua pelajar. Okey? Kita akan pergi kepada kumpulan pertama, iaitu 3 hari bulan 10, yang ini hari Ahad pada 2021. Semua pelajar DVM 1 dan 3 wajib masuk asrama. Daftar asrama. Semua pelajar masuk asrama. Pelajar yang belum vaksin pun masuk asrama. Hadir bersemuka. Pelajar yang tidak mahu tinggal di asrama atas alasan-alasan yang tertentu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan PDPR pelajar. Maksudnya kalau ada kes-kes terpencil memang nak mati duduk asrama, memang tak boleh duduk asrama, pelajar ini kita akan lepaskan, tetapi tidak ada sesi PDPR daripada pencara. Maksudnya ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak belajar. Dan perlu diingatkan, semasa sesi bersemuka, kita ada peperiksaan. Dan peperiksaan tidak akan dilakukan secara PDPR. Dalam erti kata yang sebenar, semua pelajar wajib hadir. Kalau tak hadir, tak boleh ambil exam. Jadi, mahu tak mahu, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kena masuk asrama selama sebulan untuk sesi yang pertama ni lah. Kod pertama ni. Okey, jelas? Ini SOP pelajar masuk asrama, dia punya infografik dia tuan-tuan dan puan-puan secara kasar lah ni, nanti saya akan detailkan. SOP ni adalah telah ditetapkan oleh KPM tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan Kevita yang buat SOP ni, ini telah ditetapkan oleh KPM. Maknanya semua pelajar lah, semua institusi pendidikan. Okey. Yang pertama sekali ialah apabila pelajar hadir bersama ibu bapa, kita akan scan suhu terlebih dahulu. Kita akan buat saringan suhu dan menghantar borang deklarasi kesihatan. Borang deklarasi kesihatan. Selepas ini pihak KUHAP akan blast borang deklarasi kesihatan. Okey. Untuk pelajar kena declare lah sihat tak sihat. Okey. Seterusnya selepas saringan suhu, kita akan buat ujian COVID kendiri. Untuk pengetahuan ibu bapa, ujian COVID kendiri ini kit itu disediakan oleh pihak kolej. Pelajar perlu hadir dan ambil kit itu test sendiri. Okey. Okey, apabila dalam masa 10 minit, ini parent akan kita
hala tujukan ke tempat parking manakala pelajar turun untuk ambil kit dan buat ujian COVID kendiri. Jika keputusan negatif, pelajar akan terus mendaftar di asrama. Saya ulang, sekiranya ujian COVID kendiri yang dilakukan oleh pelajar itu result dia negatif, pelajar akan melapor diri di asrama. Tetapi jika pelajar positif, maka pelajar ini akan masuk kereta terus balik. Ibu bapa akan uruskan untuk tindakan selanjutnya. Pergi PKD ke, pergi ke pusat COVID center ke apa, itu ibu bapa yang uruskan. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke asrama, daftar ke asrama jika keputusan COVID kendiri itu menunjukkan positif. Okey, jelas Okey. Ujian kendiri COVID-19 ini semasa pelajar mendaftar masuk ke asrama. Maksudnya untuk ketiga-tiga siri itu hari pertama lagi. Sebelum masuk asrama, kita scan suhu. Selepas scan suhu, kita akan salurkan pelajar kepada saluran-saluran tertentu. Saya difahamkan untuk Kevita ni kita ada 2 saluran. So tengoklah nanti pelajar saluran 1 ke saluran 2. Okey. Turun daripada kereta ibu bapa tunggu, kita sediakan tempat parking di padang bola sepak yang luas tu sebab kali ni parent kena tunggu lebih kurang 10 minit. Pelajar turun daripada kereta, selepas scan suhu turun daripada kereta, ambil kit kendiri, ambil kit ujian kendiri COVID ni, pelajar sendiri test, tunggu result selama 10 minit. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, sekiranya result negatif, pelajar boleh lapor diri di asrama. Sekiranya result positif, pelajar kena naik kereta, parent kena bawa pulang pelajar. Untuk tindakan seterusnya, pergi melapor diri ke pusat PKD lah, pusat kesihatan daerah yang terdekat dengan rumah lah. Okey. Ujian kendiri COVID yang kedua ialah pada hari ke-6 pelajar berada di asrama, kita akan buat test sekali lagi, semua pelajar akan test sekali lagi pada hari ke-6 dan sama juga jika resultnya negatif, pelajar akan stay, jika result positif, parent akan dipanggil untuk ambil pelajar dan bawa pulang. Okey. Dan untuk yang ketiga, sesi ujian kendiri COVID yang ketiga ialah pada hari ke-14 pelajar berada di asrama. Pada hari yang ke-14 pelajar berada di asrama, kita akan lakukan sekali lagi ujian kendiri COVID, maka lengkaplah 3 siri yang diperlukan, yang disarankan oleh pihak KPM. Dan di sini juga untuk yang ketiga juga, jika result negatif, kita akan kekalkan pelajar. Jika result dia positif, kita akan call parent untuk datang ambil pelajar untuk tindakan selanjutnya. Kita tidak akan biarkan pelajar stay di asrama dalam keadaan positif kerana kita bimbang dia akan menyebabkan pelajar-pelajar lain akan terpalit sama. Ujian kendiri juga akan dilakukan jika kita dapati pelajar bergejala. Contohnya hari ke-10. Hari ke-6 okey, result negatif. Tetapi hari ke-10 pelajar batuk, pelajar demam, pelajar tak sihat menunjukkan gejala ataupun menjadi kontak rapat. Duduk dalam masa 3-4 hari datang ke college, tiba-tiba parent call ada family terdekat ke, kawan terdekat ke positif COVID. Maka pelajar ini kita akan panggil dan kita akan test sekali lagi. Okey. Pelaksanaan ujian kendiri ini kita macam ini sama yang menggunakan kenderaan ibu bapa, ini perkara yang telah saya terangkan sekejap tadi. Murid dibenar. Murid sahaja, pelajar sahaja yang dibenarkan turun. Ini saya mohon sangat-sangat kepada parent, berilah kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak college untuk menjalankan tugas-tugas
seperti yang diterangkan tadi, tak payahlah parent nak turun, nak pergi sekali dengan ibu bapa, nak hantar nak hantar anak-anak naik sampai ke pelajar, tak perlu. Tidak dibenarkan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebab kita tak tahu situasi ataupun kita tak nampak keadaan-keadaan. Okey. Seterusnya pelajar melakukan ujian kendiri mengikut tata cara yang keputusan negatif stay, keputusan positif pelajar diminta pulang bersama ibu bapa untuk tindakan selanjutnya. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang positif seperti mana yang saya terangkan tadi, sekiranya kita dapati pelajar bergejala dan bila kita buat test pelajar didapati positif, kita akan tempatkan dalam bilik isolasi, kita akan maklumkan kepada pusat kesihatan daerah. Berdasarkan pusat daerah, kita maklumkan kepada ibu bapa, maka ibu bapa akan datanglah untuk uruskan pelajar-pelajar. Okay? Peraturan keselamatan, kita akan pastikan pelajar mengemukakan borang pengisytiharan kesihatan semasa masuk ke asrama. Borang ni nanti akan di-blast dalam grup WhatsApp ataupun grup kumpulan pelajar. Okey. Aktiviti keluar, outing, bermalam tidak dibenarkan. Sebulan stay. Tak ada pergi mana-mana macam dulu-dululah. Ini kita dah fasa keberapa dah, saya rasa pelajar faham lah. Pelajar faham. Ibu bapa ataupun jaga tidak dibenarkan melawat. Okey. Para ibu bapa yang saya hormati sekalian, dalam masa sebulan ni tinggallah pelajar di asrama, berilah kepercayaan penuh kepada pihak pengurusan asrama dan pihak kolej untuk menjaga anak tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah datang kalau anak mengadu tak cukup makan, nak makan KFC, nak makan McDonald's, suruh dia tahan selama sebulan. Balik nanti masa PDPR makanlah, nak makan banyak mana pun. Tak payah hantar. Kalau kata biasanya berlaku ialah anak-anak akan hantar, suruh hantar dekat pondok jaga ke apa ke, suruh hantar makanan, suruh hantar KFC, suruh hantar semua, tak perlu tuan-tuan dan puan-puan. Di asrama 5 kali sehari makan. Okey. Selama ni duduk di rumah PDPR macam-macam dah makan. Kali ni biarlah anak-anak duduk di asrama selama sebulan dengan tenang. Tak payah datanglah. Okey. Okey, selain daripada itu maklumat tambahan, pakaian kuliah seperti biasa, baju korporat dan juga baju bengkel untuk kerja-kerja amali. Penting tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak pelajar sekalian, kali ini sesi bersemuka kali ini akan dipenuhi dengan amali-amali. Jadi prepare lah baju-baju yang bersesuaian dengan baju selain baju bengkel untuk anak-anak buat kerja amali. Banyak dah kerja-kerja amali yang tertunggak. Okey. Pakaian keperluan penghuni asrama lah. Okey, saya faham ramai pelajar yang sebelum ni tak duduk asrama tapi dipaksa masuk asrama, diwajibkan masuk asrama, jadi keperluan penghuni asrama fahamlah dah umur 16 17 tahun dah. Okey, keperluan bilik mandi, keperluan solat. Untuk pelajar yang baru nak masuk asrama, pelajar dan parent saya ingatkan tak perlu beli cadar, tak perlu masa daftar nanti nak beli cadar, nak beli selimut asrama. Guna yang sedia ada kat rumah. Guna yang sedia ada kat rumah. Okey, tiada keperluan untuk tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak nak gunakan cadar yang ada cok Kevita ke, nak tamakan dengan tak perlu. Okey. Sebelum ni dia tak duduk di asrama, of course lah dia tak ada cadar asrama, tak ada selimut asrama. Tak apa, guna yang sedia ada. Gunakan selimut Manchester United tu, Liverpool ke apa ke, tak ada masalah. Ataupun apa ni, apa-apa saja yang memang dah ada kat rumah tu, guna yang tu je lah. Okey. Ibu bapa perlu pastikan, yang ini penting tuan-tuan dan puan-puan, pastikan sebab berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, apabila dah lama sangat PDPR duduk kat rumah, anak-anak pelajar datang dengan rambut yang sangat panjang. Selepas itu ada yang siap bertocang lagi. Ini saya memang tak sukalah.
saya cakap terang-terang saya tak suka lihat anak-anak. Yang ini peranan ibu bapa dan juga pelajar untuk pastikan rambut digunting. Kemas tak perlulah buat macam rambut askar tu, tak perlu. Macam rambut polis tak perlu. Tapi cukup sekadar bila kita tengok rambut pelajar ni kemas, tidak panjang, tidak perlu nak tocan, tak perlu nak ikat bagai. Kan? Sebab berdasarkan pengalaman kita yang lepas, memang ada pelajar memang datang rambut sangat panjang. Okay? So kalau ini berlaku, nanti kita akan ambil tindakan yang tertentulah. Okay? Juga untuk pelajar-pelajar yang baru nak masuk asrama, yang lama tak ada masalah. Yang baru nak masuk asrama ni tiada yuran pendaftaran. Hanya bayar yuran makan sahaja mengikut kadar yang ditetapkan dan mengikut jumlah hari menginap di asrama. Tak payah bimbang, tak payah kata nanti nak kena bayar pendaftaran tu, tak payah ni. Tak ada. Okey. Kalau P40 RM1 satu hari. Maknanya kalau 30 hari duduk di asrama, RM30 sahaja sebulan. Okey. Kalau yang atas pada B40, RM3 satu hari. Okey. Kalau sebulan 30 hari duduk di asrama, RM90. Okey. Itu sahaja. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua parent, takut anak-anak nanti bagi tahu kena bayar tu, kena bayar. Tak ada. Hanya bayar yuran makan sahaja. Okey. Seterusnya, tidak dibenarkan balik kampung. Saya ulang sekali lagi, tidak dibenarkan balik kampung selama sebulan tu. Jangan nak outing, jangan minta jumpa warden, nak minta surat tu, surat ni. Tak perlu, tak ada. Okey, dan ibu bapa tidak dibenarkan melawat. Ibu bapa tidak dibenarkan melawat. Itu saja. Saya tengok Cikgu Suria tu cek kalau ada soalan-soalan yang kita boleh jawab dahulu sebelum kita serahkan kepada Tuan KJK untuk takwim pembelajaran. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah atas ucapan sebentar tadi. Okey, saya bacakan satu soalan yang dikemukakan di ruangan chat YouTube, iaitu pelajar yang ambil dos kedua selepas pendaftaran, adakah pelajar dibenarkan pulang untuk mendapatkan dos kedua vaksin? Ya, sekiranya pelajar dos pertama additional atau mat. Bila saya tutup? Saya tak tutup. Okey, terima kasih Cikgu Natra. Okey, untuk soalan ni saya respon baru nampak Datuk Wahab. Sando. Assalamualaikum Datuk. Okey, untuk pelajar yang dos pertama berlaku di kampung, tetapi apabila hadir ke asrama untuk dos kedua, pelajar dibenarkan balik hanya untuk ambil dos, datang balik. Okey, pelajar dibenarkan. Tapi diuruskan oleh parent lah. Okey, diuruskan oleh parent. Okey, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya daripada Cik Ash Sani mengenai baju bengkel dan uniform untuk SBM 1. Adakah akan dapat masa pembukaan sekolah nanti sebab masa pendaftaran masa awal tahun masih tertangguh? Baju korporat. Saya rasa insya-Allah pihak korporasi dah ada kot. Okey, yang ini saya boleh bagi tahu macam tu jelah. Sekiranya baju untuk pelajar SBM 1 ni dia last sekali bulan 11 kan. Untuk kumpulan ketiga insya-Allah ada. Tak ada masalah. Okey, soalan seterusnya. Anak saya SBM semester 1 masih belum terima pakaian. Ini samalah. Yang ini jawapan dia sama. InsyaAllah. Macam mana nak bayar yuran asrama? Masuk asrama dulu, selepas itu bayar. Okey, tak ada masalah, tidak ada paksaan. Okey, yang seterusnya saya baca.
Bagaimana dengan SOP guru yang mengajar daripada Ariyati Omar, Puan, saya rasa ini parent, okey. Sama juga sebenarnya kami pihak pensyarah dan juga AKP, staf sokongan bahawa hanya yang 2 dos lengkap sahaja bersemuka dengan pelajar dan juga pensyarah. Yang pensyarah-pensyarah yang belum lengkap tidak dibenarkan bersemuka. Okey, harap jelas dengan jawapan. Etos Garah Motorsport, kalau ada kematian boleh anak jemput anak? InsyaAllah boleh tuan. Ini kes-kes kematian, kes kecemasan, boleh, tak ada masalah. Kalau ada kematian boleh. Cikgu, macam mana pelajar yang balik dengan kenderaan sendiri? Maksudnya ialah pelajar bawa motor sendiri ke? Zarfan Rash. Ya, betul. Ya? Yang datang ke kolej membawa kenderaan sendiri, dia datang sendiri tanpa ibu bapa. Okey, tak ada masalah. Macam mana dia datang, macam itulah dia balik. Kan? Motor tu tidak boleh sewenang-wenangnya digunakan di dalam asrama nak pergi kelas. Motor tu macam kena simpan lah. Masuk lapor diri, simpan motor di tempat parking di asrama, kita akan pastikan itu. Dan motor tu akan digunakan bila nak balik je nanti. Okey. Seterusnya, yang belum suntik vaksin macam mana tuan? Cik Yusof. Untuk Cik Yusof, jawapannya ialah pelajar yang belum vaksin pun kena hadir kuliah. Boleh bersemuka. Boleh duduk di asrama. Okey. Kalau duit asrama dulu dah bayar sampai bulan 6, iaitu akan diuruskan oleh penyelia asrama. Mana-mana pelajar yang telah menjelaskan yuran sehingga hujung tahun, sila berurusan dengan penyelia asrama untuk urusan selanjutnya. Okay. Cikgu, kalau ambil 2 dos dekat Bentong tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh diuruskan. Dos 1 di Sepang ataupun di mana-mana saja, tetapi untuk dos kedua nanti boleh je walk in mana-mana PPW yang berdekatan, insya-Allah boleh. Okey. Cik lipat kental, anak saya dos pertama 4.10, 4/10 macam mana? Ni di mana? 4.10 tu di mana? Anak tahun berapa? Kalau anak di VM maknanya dia di Bentong. Okey, kena boleh je lewat mendaftar asrama, tak ada masalah. Ni yang Encik lipat kental ni, anak saya dos pertama 4/10 macam mana? So anak tuan tu semester berapa? Itu yang kena pasti. Kalau anak tuan di VM boleh sahaja datang selepas dos pertama. Mungkin 4/10 dos pertama, 5/10 baru masuk asrama. Okey, kita bagi ruang untuk ambil vaksin dulu. Muhammad Nuzul Ashraf, anak saya vaksin kedua 28 hari bulan 9 21, ikutkan daftar vaksin belum matang lagi, boleh masuk asrama? Boleh. Yang tak vaksin pun boleh masuk asrama. Apatah lagi yang dah vaksin. Tak masalah. Okey. Puan Fatimah, anak saya tak tinggal asrama, jadi bila daftar SEM 3? SEM 3 ni SEM 3 SVM ke SEM 3 DVM? Kalau SEM 3 DVM, 3 hari bulan 10 daftar asrama. Kalau baru habis kuarantin 29, yang ini penting tuan ni, Nur Hayati Sarlan, Puan Nur Hayati, kalau kami baru habis kuarantin 29 ni macam mana? Saya mohon status kesihatan itu penting. 29/9 nak datang juga. Kalau dah potong gelang, dah tak ada apa, boleh je datang. Tapi make sure macam saya katakan tadilah, sila pastikan anak tak bergejala, family tak bergejala semua kan. Okey. Kalau rasa perlu tunggu. Yang penting maklumkan kepada penasihat kelas. Okey, kita stop dulu soalan untuk memberi laluan. Sekejap, saya akan jawab Daniel Effendi ni sebab dia tanya kebenaran rentas negeri. Sebenarnya apabila buka kolej ini tidak perlu lagi sebab semua dah tahu dah nak hantar anak. Jadi tuan-tuan
kita tak ada surat pelepasan apa-apa, boleh berurusan dengan balai polis yang terdekat sahaja. Isi borang tu, tak perlu minta surat daripada kolej. Okey. Okey, saya bagi ruang dahulu, nanti kita akan jawab lagi. Kita akan bagi ruang dahulu kepada Tuan KJK untuk sebab nanti kalau ni dah pukul 10 panjang pula nanti kan. Okey, bagi ruang pada Tuan KJK untuk seterusnya membentangkan. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Dihormati Tuan T.S. Hizam bin Tasiman, Ketua Jaminan Kualiti Merangkap Pemangku Timbalan Pengarah Akademik untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan T.S. Mat Ali bin Ismail, Pengarah Polis Vokasional Tengku Ampan Afzan. Yang dihormati Yang Dipertua Majlis Muafakat Dato' Abdul Wahab bin Kasmuri. Yang dihormati Encik Jamil bin Muhammad, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Barisan Pengurusan Kolej Vokasional Tengku Ampan Afzan. Yang dihormati Ahli Jawatankuasa Majlis Muafakat. Yang dihormati juga para ibu bapa dan penjaga, rakan-rakan staf Kolej Vokasional Tengku Ampan Afzan dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkongsi berkaitan tentang pembukaan kolej yang akan berlangsung bermula pada 3 hari bulan 10. Dan untuk sesi saya ini saya akan terangkan secara detail berkaitan dengan takwim pengajian dan juga berkaitan dengan pentafsiran dan penilaian yang kita akan jalankan sepanjang tempoh bersemuka pelajar-pelajar kembali ke kolej. Okey. Jadi sebelum itu, untuk makluman semua ibu bapa dan penjaga, berdasarkan kepada situasi pandemik yang telah kita lalui sebelum ini, maka pengajian di Kolej Vokasional juga telah mengalami satu pendekatan normal baru, di mana sesi-sesi pengajian yang kita telah laksanakan sebelum ini telah terhalang disebabkan oleh pandemik semasa, dan pihak KPM YBK Menteri telah mengambil keputusan di mana semua sekolah termasuklah Kolej Vokasional telah tidak dibuka dan sesi pengajian dijalankan secara PDPR. Walau bagaimanapun, saya akan terangkanlah secara lanjut berkaitan dengan takwim pengajian yang terkini, di mana kita perlu meneruskan sesi-sesi PDPR dan juga sesi bersemuka berdasarkan kepada tarikh-tarikh takwim yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM. Jadi sebarang bentuk pengajian dan juga pembelajaran dan pengajaran adalah tertakluk kepada arahan yang dikeluarkan oleh YBK Menteri dan juga pihak KPM. Okey. Jadi pertama sekali kita akan tengok, kita akan lihat berdasarkan kepada takwim pengajian. Yang pertamanya kita akan lihat kepada takwim pengajian bagi pelajar-pelajar diploma. Okey. Untuk pengetahuan ibu bapa dan penjaga, harap dapat memahami bahawa untuk pengajian diploma, segala pengurusan berkaitan dengan pentafsiran dan penilaian adalah di bawah bidang kuasa bahagian pendidikan latihan teknikal vokasional BPLTV. Manakala untuk
pelajar-pelajar Sijil Vokasional Malaysia SVM, pentafsiran, berterusan dan penilaian adalah di bawah bidang kuasa Lembaga Peperiksaan LP. Okey, itu kena maklumlah. Okey. Saya juga lihat ada pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan dengan PDPR yang telah kita jalankan. Boleh nampak dia punya apa tu? Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengarah berkaitan dengan proses pengajian di Kolej Vokasional, bermula daripada 14.10 kita akan kembali bersemuka dan mengikut kepada kohort-kohort yang tertentu. Tetapi sebelum itu saya nak jelaskan untuk DWM dahulu. Untuk DWM dahulu, sesi pengajian bagi pelajar-pelajar diploma bagi satu semester adalah selama 14 minggu. Jelas Selama 14 minggu. Di mana untuk pelajar-pelajar diploma vokasional, bagi sesi yang pertama, kita sebenarnya telah bermula pada 19 hari bulan 4, 2021 lagi. Okay, pada minggu pertama adalah pada 19 hari bulan 4, 2021 sehingga 6 hari bulan 8, 2021. Di mana kita telah melengkapkan sesi pengajian bagi satu semester selama 14 minggu. Okey. Jadi secara ringkasnya dimaklumkan bahawa bagi sesi pengajian bagi semester ini untuk tempoh pengajian yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar ini selama 14 minggu telah pun tamat. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita telah mengalami situasi pandemik yang berterusan, maka pihak KPM dan pihak Menteri Pendidikan telah mengambil keputusan bahawa PDP kita dilanjutkan, diteruskan. Ini bermakna pelajar-pelajar kita belum habis semester ini. Okay? Walaupun sesi pengajian selama 14 minggu itu telah tamat, sepatutnya diikuti dengan penilaian akhir selama 3 minggu bagi pelajar-pelajar DWM. Tetapi kita meneruskan lagi sesi semester ini dengan sesi-sesi pengajian yang dijalankan secara PDPR. Okay? Pembelajaran PDP dari rumah. Sehinggalah ke tarikh minggu ini. Maknanya sesi pengajian kita masih berjalan sehingga ke tarikh ini secara PDPR. Okay? Dan sesi-sesi PDPR yang kita jalankan diteruskan selepas 14 minggu ini sehingga ini kita ada selama 5 minggu untuk pelajar-pelajar DWM dahulu ya, saya terangkan. Bermula daripada 9 hari bulan 8, 2021 sehingga 10 hari bulan 9, 2021 kita menjalani PDPR selama 5 minggu. Dan kita ada 2 minggu lagi iaitu pada 20 hari bulan 9 seperti mana di dalam slide tersebut sehingga ke 1 hari bulan 10 selama 2 minggu. Yang ini saya akan terangkan sebentar lagi berkaitan dengan pentafsiran berterusan PB Haas teori. Okay. Jadi untuk sedia maklum, saya juga ada membaca persoalan tentang PDPR. Saya jawab sekali lah di sini. PDPR yang kita jalankan selama ini, selama 5 minggu adalah menumpukan kepada sesi-sesi ulang kaji dan persediaan untuk penilaian. Okay. Oleh kerana kita tidak adanya penilaian akhir dan kita perlu melaksanakan pentafsiran berterusan secara khas, maka selama 5 minggu yang kita telah jalankan sebelum ini adalah kita menumpukan kepada pelaksanaan PB, pentafsiran berterusan
di mana anak-anak pelajar pada setiap kursus yang mereka ambil, kursus ni kalau sekolah biasa tu panggil mata pelajaran lah. Setiap kursus yang diambil oleh anak-anak pelajar perlu melengkapkan pentafsiran berterusan, di mana ianya akan dicampurkan dengan markah penilaian akhir untuk memberikan keputusan khusus tersebut bagi setiap semester. Okey. Jadi saya mengharapkanlah, oleh kerana kita pun dapat feedback daripada semua guru, pensyarah-pensyarah yang mengajar kelas-kelas anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, masih terdapat lagi, bukan ramai, tetapi masih terdapat segelintir anak-anak pelajar yang belum menyiapkan pentafsiran berterusan dan tak menghantar pentafsiran berterusan. Jadi ini amat merisaukan kami lah, kerana markah-markah pentafsiran berterusan itu akan membawa bersama dengan markah penilaian akhir untuk memberikan keputusan peperiksaan semester bagi setiap kursus anak-anak pelajar. Jadi diharapkan ibu bapa dan penjaga dapatlah bertanya khabar tentang pelaksanaan pentafsiran berterusan yang sepatutnya telah siap dihantar dan telah siap dibuat bagi setiap kursus. Mungkin setiap kursus tu berbeza-beza pentafsiran berterusan bergantung kepada kursus yang diajar pada semester ini. Ada 3 pentafsiran berterusan, mungkin ada 4 dan mungkin ada 5. Ianya bergantung kepada pentafsiran mengikut kepada kursus masing-masing. Okey. Berbalik kepada slide yang saya bentangkan ini, 2 minggu ini, iaitu pada minggu lepas dan pada minggu ini, tertera di situ adalah PB khas teori. Okey. Pelaksanaan PB khas ini, untuk makluman ibu bapa dan penjaga, adalah untuk menggantikan penilaian akhir. Pada kebiasaannya, pada setiap semester, kalau untuk pelajar-pelajar DVM akan mengambil penilaian akhir di kolej, okay? Dan duduk seperti exam biasa, ada di dewan, ada di kelas dan sebagainya lah, dengan peraturan peperiksaan yang seperti biasa. Okay? Tetapi oleh kerana pandemik ini, maka peperiksaan ataupun penilaian akhir telah digantikan dengan pentafsiran berterusan khas. Di mana kalau untuk penilaian akhir, pelajar akan ambil satu-satu paper ataupun satu-satu kertas peperiksaan khusus tersebut selama mungkin 2 jam. Okay? Dan sebagainya lah, mengikut kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pihak BPLTB ataupun lembaga peperiksaan. Tetapi untuk pentafsiran berterusan khas ini, kita telah diberikan selama tempoh untuk bersemuka selama tempoh 4 minggu ini untuk melaksanakan pentafsiran berterusan khas. Dan sebenarnya kalau mengikut kepada apa yang dilaksanakan, sebenarnya memberikan advantage ataupun kelebihan kepada anak-anak pelajar kita, kerana pentafsiran berterusan ini dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah kita terhadap anak-anak pelajar dan boleh dipantau dan boleh diulang pentafsiran tersebut untuk memastikan keputusan yang diperolehi baik. Okay? Dan untuk 2 minggu ini, minggu lepas adalah merupakan minggu persediaan dan bermula pada hari ini sebenarnya telah bermula. Ibu bapa penjaga boleh bertanya kepada anak masing-masing ya. Ada program-program tertentu yang di mana pentafsiran berterusan untuk teori. Untuk teori ya, bukan amali. Untuk teori kita telah bermula pada minggu ini. Setiap hari akan ada peperiksaan mengikut program yang tertentu sehingga ke hari Khamis ini akan dijalankan pentafsiran berterusan khas teori. Okay? Dan pentafsiran ini adalah melibatkan untuk
pelajar-pelajar 1 DWM semester 1 dan juga pelajar-pelajar 2 DWM semester 3. Okay? 2 DWM semester 3. Dan seterusnya bermula pada 4 hari bulan 10 sehingga ke 29 hari bulan 10 di mana pelajar-pelajar DWM akan kembali ke kolej dan selama 4 minggu, okay, selama 4 minggu, 1 minggu kita akan mengguna pakai jadual penuh seperti biasa untuk memastikan bahawa pentafsiran berterusan yang sepatutnya anak-anak pelajar telah siapkan sebelum kembali ke kolej telah disiapkan oleh setiap pelajar. Okay. Mana-mana pelajar yang masih gagal menghantar ataupun menyiapkan PB, minggu tu lah guru-guru terpaksa kejar anak-anak ibu bapa sekalian untuk siapkan. Sebab pentafsiran berterusan ni kebanyakannya akan membantulah daripada segi markah. Jadi mohon sekali lagi ibu bapa bertanya kepada anak-anak dan pastikan anak-anak pelajar telah siapkan pentafsiran berterusan bagi setiap kursus yang diambil. Dan selama tempoh PDP bersemuka 3 minggu seterusnya kita akan laksanakan PB khas yang menggantikan penilaian akhir. Jadi nanti saya akan terangkanlah sedikit apa itu PB khas menggantikan penilaian akhir. Okey. Dan selepas itu pelajar-pelajar akan balik ke rumah masing-masing lah. Maka tamatlah bagi sesi semester ini. Okey. Kalau untuk pelajar tahun 1 DWM, maka selepas PDP bersemuka, maka anak-anak tuan-tuan tamat semester 1. Manakala untuk pelajar-pelajar 2 DWM semester 3, apabila berakhirnya PDP bersemuka ini, maka berakhirlah semester 3 anak-anak tuan-tuan. Okey. Dan kalau kita lihat daripada slide ini, untuk bermula bagi pelajar 1 DWM semester 1, kita ada 2 minggu daripada 1 hari bulan 11 sehingga ke 12 hari bulan 11. Pensyarah-pensyarah akan membuat penyelarasan pentafsiran berterusan daripada segi markah, daripada segi eviden dan sebagainya. Guru-guru perlu menyiapkan untuk dihantar kepada pihak lembaga peperiksaan. Okey. Dan diikuti dengan pelajar-pelajar tahun 1 DWM semester 1 akan bercuti semester akhir selama 7 minggu. Lama tu. Dekat 2 bulan. Selama 7 minggu, pelajar-pelajar tahun 1 DWM semester 1 bercuti selama 7 minggu sehingga 31 hari bulan 12. Dan apabila buka semester yang akan datang pada tahun depan, maka pelajar-pelajar tahun 1 DWM semester 1 akan beralih kepada semester 2. Jelas Bagi pelajar-pelajar 2 DWM semester 3 pula, cuti semester ini kita singkatkan. Selepas tempoh penilaian berterusan khas ini berakhir, maka pelajar-pelajar ini akan diberikan cuti selama 1 minggu saja. Okey, selama 1 minggu iaitu daripada 1 hari bulan 11 sehingga ke 5 hari bulan 11. Seminggu saja cuti semester. Dan kemudian pelajar-pelajar semester 3 akan naik ke semester 4. Okay. Tahun 2 semester 4 bermula daripada 8 hari bulan 11 sehingga ke 10 hari bulan 12. Selama 5 minggu akan meneruskan pengajian pada semester yang baru untuk semester 4. Okay. Kenapa dilaksanakan begini? Kerana pelajar-pelajar 2 DWM semester 3 perlu diawalkan kenaikan semester yang baru iaitu semester 4 kerana pihak BPLTV merancang bahawa pelajar-pelajar tahun 2 DWM semester 4 ini
akan berakhir semester 4 pada bulan 3. Okey. Kerana pada selepas semester 4 berakhirnya bulan 3 tersebut, anak tuan-tuan akan beralih ke semester 5, di mana semester 5 adalah untuk on the job training, latihan industri. Jadi kita tidak hendak mengganggu kelewatan daripada segi pelajar-pelajar ini tamat semester 4 dan meneruskan kepada latihan industri, on the job training. Okay. Jadi pelajar-pelajar 2 DBM semester 3 akan naik ke semester 4 daripada 8 hari bulan 11 sehingga 10 hari bulan 12 dan diikuti dengan cuti selama 3 minggu daripada 13 hari bulan 12 sehingga 31 hari bulan 12. Dan PDP ini akan dilaksanakan secara PDPR. Dan ini bergantung, takwim-takwim ini bergantung kepada arahan daripada masa ke semasa oleh pihak KPM dan oleh pihak MKM. Okay? Jadi kita tak pastilah, kita harapkan doa-doa supaya semester yang akan datang anak-anak pelajar ini tidak lagi menjalankan PDPR. Okay? PDPR memang banyak masalah. Masalah kepada kolej, masalah kepada parent, masalah kepada anak-anak pelajar. Jadi diharapkan kita sama-samalah mendoakan supaya pandemik ini akan segera berakhir. Okay? Jadi itu penjelasan tentang takwin pengajian bagi pelajar-pelajar tahun 1 DWM dan tahun 2 DWM. Okay? Seterusnya, kita akan lihat pula slide pembentangan saya adalah berkaitan dengan takwim pengajian untuk pelajar-pelajar SWM. Okay? SWM tahun 1 semester 1 dan SWM tahun 2 semester 3. Seperti mana juga kita sedia maklum bahawa pelajar-pelajar tahun 1 SWM bila datang ke kolej tempoh hari, mendaftar dan sebagainya, hanya berpeluang untuk berada di kolej dalam tempoh yang singkat dan seterusnya pengajian dijalankan secara PDPR. Untuk makluman ibu bapa dan penjaga, bagi sesi pengajian SWM, okay, kalau DWM tadi 14 minggu, bagi setiap semester pelajar-pelajar SWM, sesi pengajian satu semester adalah selama 17 minggu. Okay, selama 17 minggu. Di mana kita telah bermula sebenarnya daripada 6 hari bulan 4 sehingga ke 13 hari bulan 8 Ogos, iaitu selama 17 minggu untuk sesi pengajian yang wajib bagi satu semester. Okay. Dan sepatutnya kita teruskan dengan minggu penilaian selama 2 minggu. Dan seperti saya terangkan tadi, oleh kerana pandemik, maka pihak KPM meneruskan sesi bagi semester ini sehinggalah sekarang. Maka kita bagi pelajar-pelajar SWM juga belum berakhir setiap semester ini. Okay. Tahun 1, semester 1 masih berada pada semester yang sama. Tahun 2, semester 3 masih berada pada semester yang sama. Dan bermula daripada 20 hari bulan 9 sehinggalah kalau kita lihat daripada slide ni 1 hari bulan 10 selama 2 minggu semester 2, 4 hari bulan 10 sehingga 29 hari bulan 10 selama 4 minggu lagi pelajar-pelajar semester 3 SWM tahun 2 akan dijalankan secara PDPR lagi. Masih secara PDPR. Dan untuk pelajar-pelajar semester 3 tahun 2 SWM akan kembali ke kolej pada 1 hari bulan 11 sehingga ke 19 hari bulan 11 selama 3 minggu untuk PDP bersemuka. Di mana apabila pelajar-pelajar ini berada di kolej ini,
kita akan laksanakan pentafsiran berterusan khas bagi menggantikan penilaian akhir. Ini pun bergantung kepada arahan yang dikeluarkan daripada masa ke semasa oleh pihak LP. Jika dibenarkan untuk pelajar-pelajar semester 3 ini, pada 1/11 itu boleh dijalankan penilaian akhir di kolej, maka penilaian akhir di kolej akan dilaksanakan seperti biasa, bukan secara pentafsiran berterusan khas. Okey. Dan bagi pelajar-pelajar semester 3 akan diberikan cuti selama 1 minggu pada 22/11 hingga 26/11, dan selepas itu pelajar-pelajar semester 3 kita akan teruskan sesi pengajian ke semester yang baru. Okey, bagi pelajar semester 3 tahun 2 SPM bermula daripada 29/11 hingga 10/12, pelajar-pelajar ini akan naik ke semester 4 yang baru. Ini akan dilaksanakan selama 2 minggu. Okey, dan selepas itu akan diikuti dengan cuti semester lah hujung tahun. Untuk pelajar-pelajar semester 3 ini juga kita perlu naikkan ke semester baru secara lebih awal, oleh kerana pelajar-pelajar semester 3 ini akan terlibat dengan peperiksaan setara seperti mana pelajar-pelajar SPM sekolah harian, di mana pelajar-pelajar kita akan terlibat dengan peperiksaan setara bagi kertas bahasa Melayu dan juga kertas sejarah. Sebab itu pelajar-pelajar ini kita awalkan untuk kenaikan semester yang baru. Okey. Dan akhir sekali bagi pelajar-pelajar SPM semester 1 yang hanya berpeluang datang ke kolej ni beberapa minggu selepas pendaftaran tempoh hari, akan mengambil masa yang agak lama untuk terus belajar secara PDPR, di mana daripada 20/9 takvim yang baru ini sehinggalah kepada 19 hari bulan 11, pelajar-pelajar semester 1 tahun 1 SPM perlu meneruskan PDP secara PDPR. Okay? Dan barulah pada 22 hari bulan 11, pelajar-pelajar SPM semester 1 akan kembali ke kolej bagi meneruskan penilaian akhir ataupun pentafsiran berterusan khas menggantikan penilaian akhir. Okey, dan maka selepas berakhirnya penilaian akhir dan juga PB khas tersebut, maka pelajar-pelajar ini akan tamatlah sesi pengajian bagi semester ini. Okey. Saya harap penjelasan saya berkaitan dengan takwim jelas. Kalau ada kemuskilan boleh kita jawab dalam pertanyaan kelak. Okey, seterusnya saya akan berikan sedikit maklumat berkaitan dengan pentafsiran dan juga penilaian. Seperti mana yang saya telah jelaskan tadi, oleh kerana tempoh pandemik ini berterusan sehingga sekarang, maka pihak BPLTV dan juga pihak lembaga peperiksaan telah mengambil keputusan penilaian akhir kita akan jalankan secara penterusan khas. Okay. Ini sekadar makluman ya, komponen penilaian bagi setiap pelajar, bagi setiap semester akan mengambil kira daripada pentafsiran berterusan yang saya telah terangkan tadi dan juga penilaian akhir. Pentafsiran berterusan ni adalah pada setiap kursus itu di mana pensyarah-pensyarah sepanjang semester akan memberikan pentafsiran ini sama ada kuis, portfolio dan sebagainya, di mana anak-anak pelajar perlu menyiapkan pentafsiran tersebut sepanjang PDP dilaksanakan. Dan setelah tamat tempoh pengajian untuk DWM 14 minggu dan untuk SPM 17 minggu, maka kita akan jalankan sepatutnya adalah penilaian akhir. Okay.
Ini untuk penerangan berkaitan dengan komponen penilaian ya. Okey, ini yang saya terangkan tadi lah, pentafsiran berterusan. Pentafsiran berterusan wajib dilaksanakan mengikut perancangan silibus dan khusus sama ada pembelajaran secara PDK ataupun PDPR. Walaupun kita laksanakan PDPR selama ini, tetapi pentafsiran berterusan amatlah penting kerana ianya memberikan markah yang cukup baik kepada anak pelajar kita lah. Tetapi diharapkan anak-anak pelajar kita menyiapkan segala tugasan, segala pentafsiran yang diberikan oleh guru-guru dan hantar untuk diberikan markah. Jika ada 5 pentafsiran, maka anak-anak pelajar perlu menyiapkan 5 pentafsiran. Jika tidak, markah untuk pentafsiran berterusan dikhawatiri akan menjadi sikit dan kurang membantu untuk keputusan akhir semester. Okay. Dan ini adalah yang kita akan jalankan terutama untuk pelajar-pelajar di WM bermula daripada minggu ini, di mana pentafsiran berterusan khas wajib dilaksanakan bagi menggantikan penilaian akhir mengikut takwim yang dikeluarkan sekiranya berlaku bencana atau wabak seperti mana yang kita alami sekarang ni lah. Sebab itu pada minggu ini bagi pelajar-pelajar di WM kita laksanakan dahulu pentafsiran berterusan khas wajib bagi teori. Oleh kerana teori kita boleh jalankan secara online, maka pelajar-pelajar kena ambil perhatian sepanjang minggu ini bagi kursus-kursus tertentu dan mengikut kepada program anak-anak pelajar. Perlu ambil perhatian sepanjang minggu ini kita laksanakan pentafsiran khas teori. Dan untuk PDP bersemuka yang bermula pada 4 hari bulan 10 nanti, pentafsiran berterusan khas ini akan menumpukan kepada penilaian yang berteraskan kepada amali. Amali dan juga praktikal lah. Di mana penilaian ini kita tidak boleh dijalankan secara online kerana anak-anak pelajar perlu membuat secara hands-on, secara praktikal di bengkel apabila kembali ke kolej kelab. Dan ini grafik berkaitan dengan PDPR, PB khas, PB teori dan PB khas amali yang kita akan laksanakan bagi grup yang pertama iaitu pelajar-pelajar DBM yang akan kembali ke kolej bermula pada minggu hadapan ya. Di mana PB khas teori menumpukan kepada penilaian teori dan pelajar-pelajar kembali ke sekolah secara bersemuka dan kita akan menumpukan penilaian ini kepada penilaian amali di bengkel dan juga di makmal masing-masing lah. Okay. Jadi itulah talimat dan juga info yang saya nak kongsikan bersama ibu bapa. Jadi diharapkan saya ingin terangkan sekali lagi, saya terbaca ada pertanyaan kenapa PDPR tidak begitu berkesan dan sebagainya. Seperti mana yang saya telah maklumkan, bagi sesi-sesi PDPR yang kita jalankan sekarang, kita telah pakai jadual anjal, iaitu jadual fleksi, di mana kita telah kurangkan waktu pelajar-pelajar ini dengan jadual yang penuh setiap hari dan kita sesuaikan dengan keadaan sekarang di mana jadual itu lebih fleksibel, lebih memberi ruang dan masa kepada anak-anak pelajar untuk mengikuti PDPR pakai jadual anjal sekarang. Dan jadual anjal ini kita guna pakai bagi tujuan untuk memastikan anak-anak pelajar dapat menyiapkan pentafsiran berterusan yang belum siap. Bagi anak-anak pelajar yang siap, sepenuhnya tahniah diucapkan, tak ada masalah. Okay? Dan
untuk PDPR yang seterusnya masih berlangsung, kita akan gunakan untuk persediaan penilaian akhir ataupun pentafsiran berterusan khas yang kita akan laksanakan kelak. Okey, jadi diharapkan dengan penerangan daripada saya dan maklumat-maklumat yang kita berikan pada malam ini dapat memberikan penjelasan yang lebihlah kepada ibu bapa dan penjaga berkaitan dengan PDPR dan juga PDP bersebuka yang kita laksanakan sekarang. Dan segala jadual-jadual anjal, jadual takwim peperiksaan dan kita telah kongsikan di dalam grup ataupun info di dalam grup WhatsApp Majlis Pemuafakatan, di mana di dalam itu ada penyelaras bagi setiap kohort anak-anak pelajar. Jadi ibu bapa boleh dapatkan maklumat itu dan saya pasti penyelaras pun telah sampaikan kepada ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa yang belum masuk dalam grup penyelaras bagi setiap anak-anak pelajar boleh berbuat demikian, merujuk kepada penyelaras grup kelas masing-masing lah, program masing-masing. Jadi saya rasa itu saja penerangan dan juga taklimat saya berkaitan dengan takwim, pengajian dan juga pelaksanaan pentafsiran berterusan dan juga PB khas sepanjang tempoh pandemik ini masih dijalankan. Okey, seperti mana yang saya juga maklumkan tadi, jika berlaku perubahan-perubahan daripada segi PB khas ini dan juga penilaian akhir nanti, jadi pihak polis akan memaklumkanlah kepada ibu bapa, kepada anak-anak berkaitan dengan perubahan ini. Jadi sama-samalah kita doakan semoga pandemik ini akan berakhir dan anak-anak pelajar kita dapat meneruskan pengajian seperti biasa. Memang semuanya dah jemu. Bukan saja anak-anak pelajar, pensyarah pun dah jemu, ibu bapa pun dah jemu dengan situasi sekarang yang berlaku. Jadi sama-samalah kita mendoakan yang terbaik untuk semua. Jadi itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, kita akan cuba jawablah masa sekarang. Majlis setulus hati merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada Tuan Pengarah dan juga Puan Mas Ayu yang telah menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan di dalam ruangan chat sebentar tadi. Dan majlis merakamkan juga ucapan terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, sebelum majlis ini berakhir, ingatan kepada anak-anak pelajar, pastikan anak-anak setkan minda untuk datang ke College Vocational nanti untuk selesaikan PB dan fokus kepada pembelajaran anda sahaja dan gunakan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan, dengan ini maka berakhirlah sudah taklimat persediaan pembukaan College Vocational Tengku Ampuan Afzan Bentung. Semoga agenda murni yang disusun dan dirancang dengan baik ini mampu mewarnai kegemilangan Kevita. Saya bagi pihak majlis, Puan Suria binti Jamaluddin selaku pengacara majlis memohon jutaan ampunan maaf seandainya sepanjang pengendalian majlis ini terdapat kesilapan tutur kata tersilap bicara. Bagi pihak majlis, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama dan perhatian sidang hadirin sepanjang majlis ini berlangsung. So kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cik Man Nazri yang tanya pasal nak datang kena pergi balai polis ke ya, urusan nak cross border tu kena pergi balai polis lah. Cuma tak perlu bagi surat. Tak perlu. Nanti kita akan ada upload. surat daripada kolej akan ada lah.
Okey. Datuk okey ke Datuk? Sihat ke? Datuk Wahid sihat ke? Alhamdulillah. Hari tu tak sihat, minggu lepas tak sihat, minggu ni sihat lah. Minggu lepas tak sihat ni alhamdulillah lah. Kesihatannya memang Tak dengar lah alhamdulillah Datuk. cantik. Datuk cakap seorang ni. Ya. Oh, sorry, Dengar sorry. tak? Saya yang tak dengar. Dengar Datuk. Dengar. Okey. Okey, insyaAllah lah. Nanti saya turun lah insyaAllah. Nampak merah muka tu sihat lah tu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa kawan-kawan semua. Terima kasih InsyaAllah. semua ibu bapa yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ada soalan? Tahun-tahun? Kalau diploma sebab dia dalam minggu pertama jadual kita akan buat jadual biasa. Kalau dia dah siap PB apa, ada tempoh lah dalam minggu pertama tu. Kalau boleh sebaik-baiknya datanglah sebab untuk PB amali itu memang dia kena hadir. Kalau dia pelajar diploma. Ada lagi? Okey, ada pertanyaan.